inilah dia bentuk-bentuk soalan. Jadi kalau kamu tak biasa nanti tak boleh buat. Okay, so Aikal, baca doa Aikal. Alright, jap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa insya alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okay, alhamdulillah, terima kasih. Okay, so kita akan tengok pagi ni kita akan tengok soalan daripada negeri Kedah. Saya tapi tak pastilah, ini mungkin bukan soalan negeri sebab dia tulis sekolah, nama sekolah. Okay, jadi kita akan tengok. Jadi kalau kamu tengok soalan pertama, okay, soalan pertama kat sini dia format biasa di mana soalan pertama dia keluarkan soalan penyelesaian persamaan serentak iaitu simultaneous equation. Okay, cuma dekat sini yang nampak susahnya, yang nampak kamu akan terkejut sebab ada square root x. Okay, ada square root x di sini. Okay, tapi tak ada masalah pun sebenarnya. Kita, apa yang kamu nak kena buat, bila nak buang set ni square root x equals to 1 minus y, nak buang square root, apa perlu kamu buat? Kita kuasakan 2. So bila kita kuasakan 2, maka kita dapat x sama dengan, maksudnya semua kuasa 2. Jadi seperti biasa, 1 kuasa 2, 1. 1 darat negatif y, darat 2, negatif 2y. Negatif y kuasa 2, you dapat y kuasa 2. Itu dia awak punya persamaan yang pertama. Okey, kemudian tengok persamaan kedua. Apakah persamaan kedua? Persamaan kedua kalau kamu tengok di sini, dia adalah 2x tambah 5y sama dengan 17. Tak kisah nak masuk mana, ini persamaan satu, ini persamaan kedua, satu nak dua ke, dua nak pergi masuk satu ke, tak kisah. Tapi kalau kamu tengok, persamaan pertama dah cantik dah, x in term of y. So apa nak buat, masuk je persamaan satu, you masukkan dalam persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua adalah 2x. Apa x? 1 tolak 2y tambah y kuasa 2. Okey, habis tambah 5y tolak 17 sama dengan 0 supaya dia jadi general form quadratic equation. So seperti biasa selesaikan. Di sini you dapat 2 tolak 4y tambah 2y kuasa 2 tambah 5y tolak 17 sama dengan 0. Susun. Tak nak susun pun tak ada masalah. Tapi tak apa, kita susun supaya nampak lagi mudah. 2y kuasa 2, tak ada lagi y kuasa 2. So negatif 4 dengan 5. So dapat y. 2 tolak 15, tolak 17. Dapat negatif 15 sama dengan 0. Okey, A sama dengan 2, B sama dengan 1, C sama dengan negatif 15. Okey, dekat sini tak nak tulis pun tak apa, tapi saya nak awak biasakan tulis supaya awak tak tersilap masuk. Dekat sini untuk mendapatkan jawapan, kita tekan kalkulator. Tapi you ingat, tekan kalkulator tak ada markah. Jadi nak mudah, apa juga jawapan yang kamu dapat, gunakan formula, the only one formula di sini. Satu-satunya, alamak tak ada satu-satunya formula yang diberi, iaitu dalam formula algebra yang pertama, formula negatif B. Apa B kita? 1. Plus minus square root B. 1 kuasa 2 tolak 4 A. C kita negatif 15 over 2A. Kat sini je lah formula ni kamu nak guna. Kalau kamu tak guna, kesian formula ni kan. So, macam tu. Okay, tapi nak dapat jawapan, tekanlah kalkulator EQN seperti biasa. Okay, apa A kamu? A kamu 2. Apa B kamu? B kamu 1. Apa C kamu? Negatif 15. So, you dapat jawapan. Di mana kalkulator sentiasa memberi jawapan X. Tapi yang kita nak di sini adalah Y. Soalan kita yang kita nak selesaikan ni dia adalah Y terlebih dahulu. Dia Y. Jadi kamu janganlah buat X. Okay. So Y. Apa Y? Jawapan kita ada 2 jawapan. Satu Y-nya you dapat negatif 3. Dan satu lagi kamu dapat 2/5.
Y dia 2.5 dan satu lagi Y kamu 3. Negatif 3. Ramai pelajar akan tulis X sebab kalkulator bagi X. Hati-hati. Dah settle, dapatlah Y. Ramai juga pelajar sampai sini dia rasa indahnya hidup, dia tinggal. Sedangkan kita nak cari X. Apakah X? Masuk je lah dalam persamaan mana? Masuklah persamaan pertama sebab awak nak cari X. Okey, apa nak buat? Tekan saja kalkulator. Tekan kalkulator, masukkan kedua-dua nilai Y. Okey, 1 tolak 2Y. Y kita 2.5. Okey, kemudian tambah Y kuasa 2 iaitu 2.5 kuasa 2. So, you dapat jawapannya di sini adalah 2.25. Dan satu lagi, gantikan awak punya Y-nya dengan nilai negatif 3. Okay, so negatif 3. You akan dapat jawapan. Gantikan kepada dua-dua nilai. Okay, iaitu dengan nilai negatif 3. Negatif 3 kuasa 2. So, you dapat jawapannya. Di sini X ialah 16. Seperti biasa, saya dah tunjuk banyak kali di mana markah diberi. Okay, awak boleh dapat satu markah di sini P1. Awak boleh dapat markah di sini substitution, you dapat K1. Awak dapat markah di sini K1, di sini N1, di sini N1. Full mark 5/5. Faham? Tapi dekat sini sebenarnya pelajar akan jam dekat yang pertama. Menyebabkan dia rasa susah sebab ada square root. Okay? So itu soalan pertama. Okay, ada yang dapat full mark? Ada? Dapat. Dapat. Okay, Ada, cikgu. Okay, good. Okay, seterusnya tengok soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Soalan nombor 2 dia kata sketch graph quadratic equation. Dia bagi Y equals to 5 dalam kurungan X tambah 1 kuasa 2. Jadi dekat sini sebenarnya dia ni dah dalam bentuk persamaan yang apabila kita lakukan completing the square, you akan ubah dia jadi Y equals to A X plus P kuasa 2. Bermakna ada C ke tidak di sini? Ada C ke tidak? Ada tak nilai kat sini ada Y-nya ke tak? So kat sini graf kamu senyum ke masam? Senyum ke masam untuk soalan ini grafnya? Senyum. Ya, graf kamu senyum. Titik kamu dekat sini X tambah 1. Bermakna you punya persamaan kamu ni X tambah 1 sama dengan 0. Jadi X kamu ialah negatif 1. Betul? X kamu ialah negatif 1. Dan Y kamu 0 sebab tak ada kat sini. Bermakna titik di sini adalah negatif 1, 0. So paksi Y kamu di sini. Paksi X di mana? Betul-betul di sini. Tu dia. Apakah ini? Okay, di sini you kena expand persamaan ini. So you dapat di situ persamaannya 5. KX. KX kuasa 2 tambah 2X tambah 1. So you dapat persamaan dia sebenarnya 5X kuasa 2 tambah 10X tambah 5. So you punya nilai C adalah 5. Itulah graf kamu. Faham? Boleh? Jadi kamu settle lah soalan. Ya. Persamaan tu tak payah kecilkan ke? Nak kecilkan? 5, 10, 5 boleh pemudahkan lagi. Okey, tak boleh. Untuk kamu lakaran graf kamu tak boleh kecilkan. Sebab nanti C kamu lain. Faham? Biarkan macam tu. So, you punya C akan dapat 5. Okey, settle soalan nombor 2A. Okey, kita tengok soalan 2B. Okey, sebelum tu saya nak padam dulu sebab ni saya nak kena tengok soalan. Okey. Okey, 2B. 2B dia kata, okey, Raja 3 menunjukkan segi 4 tepat ABCD dengan panjang 3X dan lebarnya adalah 6 tolak X. Okey, dia kata dengan menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2, cari perimeter. Perimeter segi 4 ABCD dan luas adalah ABCD adalah maksimum.
bermaksud kita cari nilai X terlebih dahulu. Dia kata dengan menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. So, apa perlu kamu buat di sini adalah kita tengok. Okey, dia cerita pasal luas. Kan? Dia cerita dengan menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2, cari perimeter bagi jika luas ABCD adalah maksimum. So, kita bila kita nak buat kaedah penyempurnaan kuasa 2, dia mesti membentuk persamaan kuadratik. Okey, baru kamu boleh buat penyempurnaan kuasa 2. Jadi dekat sini kita akan menggunakan formula luas. Formula luas, area equals to 3x darab dengan 6 tolak x. Okey, 3x 6x. So kat sini you dapat area kamu adalah selesaikan 3 kali 6 18x tolak 3x kuasa 2. Okey. Jadi kita lakukan penyempurnaan kuasa 2. Penyempurnaan kuasa 2 seperti biasa iaitu awak senaraikan. A kamu negatif 3, B kamu ialah 18 dan C kamu kosong. Kat sini nak simplify boleh. Untuk penyempurnaan kuasa 2 ni boleh. Okay, so kat sini tak payah buat apa-apa. So biarkan je A negatif 3A X tambah B 18 per 2A seperti biasa. Kuasa 2 tolak B kuasa 2 per 4A tambah C. So you dapat negatif 3X 18 bahagi dengan negatif 6 dapat negatif 3 kuasa 2. Dan tekan kalkulator. Negatif 18 tu bukan negatif dalam kurungan dia negatif 18 yang kuasa 2. So 18 kuasa 2. Tapi ke atas ni ada negatif, bawah ni pun ada negatif. So dia akan jadi positif. So kita akan dapat 18 kuasa 2, you bahagikan dengan 12. So awak dapat dekat situ adalah 27. Betul tak? Betul. Okay. So you dapat di situ. Okay, dapat 27 tambah 27. So itu awak punya penyempurnaan kuasa 2. Dan soalan dekat sini dia kata dengan menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2 cari perimeter. Cari perimeter bermakna kita kena cari nilai X. Okay, kena cari nilai X. So ini dah settle penyempurnaan kuasa 2. Kamu betul dah? Okay, cari nilai X. Jadi buatlah X. Okay, ni soalan dia. X tolak 3. Kan ni kuasa 2. Sama dengan negatif 27 bahagi dengan negatif 3. X tolak 3 kuasa 2 sama dengan 9. Okay, 27 bagi 3. Jadi X tolak 3, ini kuasa 2. Bermakna apa nak buat sini, ini you dapat jawapannya ialah 3. So you dapat X sama dengan 6. Faham tak? Okey kan ini square, ini kan kuasa 2, square root jadi dapat plus minus 3. Nak ambil nilai, kita ambil lah yang X positif. Kan kalau kita ambil plus minus 1 nanti, ini you dapat 9 ni dapat jawapannya plus minus 3. Okey, ini X tolak 3. Kalau negatif 3 tambah 3 kosong. Jadi kita ambil 3 dengan 3 jadi X kita dapat 6. Faham? Sekejap. Okey. Cuba je keterangan balik ya. Okey, ini. Okey, tengok kat sini. Saya padam balik. Okey, so kan kat sini you dapat X tolak 3 kuasa 2. Bermakna X tolak 3 is square root 9. X tolak 3 sama dengan plus minus 3. Bermakna X kamu dekat sini dapat 3, X kamu kat sini dapat negatif 3. Kan? Untuk nilai yang inilah, yang ini. Kan? Okey, bukan X. Sorry. Sekejap ini silap. Okey, dia jadi X tolak 3 sama dengan 3. Satu lagi, X tolak 3 sama dengan negatif 3. Jadi yang ini X6, yang ini X-nya kosong. Jadi ambillah X6. Faham? Zul, apa yang kau jam? Tak payah, saya hantar jalan kerja saya sekejap. Okey. So dekat sini you dapat, okey kau hantar. So kau dapat X berapa Zul? Saya dapat X3. X3, okey. X3 9 kuasa 2. Sebab saya ingat ni dia kata ABCD luas tu adalah maksimum kan. Okey. Sekejap. Dekat sini tak boleh.
Okay, thanks. Sebenarnya dekat sini, okay, terima kasih Zul. Saya sebenarnya buat 2 jalan. Yang atas ni dah betul. Okay, sorry Yang ini saya padam, minta maaf. Okay, yang tu dah betul. Okay, itu cerita pasal penyempurnaan kuasa 2. Okay, sekarang dia kata pasal maksimum. Yes, terima kasih. Sebenarnya saya buat yang ni. So you buat A, persamaan kamu A kamu adalah 18X tolak 3X kuasa 2. Terima kasih Zul. Okay, sebenarnya ini saya tadi buat, mula-mula saya buat atas yang cari maksimum dulu. Saya jalan kerja saya buat ini dulu baru ini. Bila saya terang awak buat atas dulu, so saya tersilap. Okay so dia kata dia adalah maksimum, jadi awak buat dA dx. Betul tak? Sama dengan kosong. Faham? Sebab dia cerita pasal luas maksimum. Maksimum jadi maksudnya kita nak cari turning point kita. Okay, kita mencari turning point kita. Cikgu, jadi dekat, ya. Kalau 18X tolak 3X kuasa 2 sama dengan 27 boleh? 18X tolak 3X kuasa 2 sama dengan 27. Sekejap. Sebab saya ingat tu nilai maksimum. Awak ambil yang ni terus kan? Saya ambil dari penyempurnaan kuasa 2. Boleh? Okay. Okay, saya tunjuk dua-dua cara. So dA dx sama dengan kosong, bermakna dekat sini awak dapat 18. Okay. Tolak 6x sama dengan kosong. Jadi awak dapat 6x sama dengan 18. Jadi x kamu dapat 3. Maka kamu dapatlah nilai x-nya 3. Okey, itu kenapa kita guna ini? Sebab istilah diberi soalan ini maksimum. Maka kamu buat sama dengan kosong iaitu turning point. Kenapa dia maksimum? Sebab persamaan ini A dia negatif. You have set graph. That's why you ada titik maksimum. Okey, dan satu lagi cara. Okey, awak dah tahu ini awak punya penyempurnaan kuasa 2 ni, penyempurnaan kuasa 2 awak graf dia memang negatif. Iaitu dapat set graf. Nilai maksimum di mana? Yang luar. Okey, yang luar. So, you akan ambil kat sini X tolak 3 kuasa 2 tu, ni awak akan samakan 27. Okey, so ini yang Zul buat. Kan betul tak Zul? Betul. Gunakan maksimum di sini. So, pun boleh. Jadi, dua-dua cara kamu boleh. Dah dapat X, dapat nilai X. So dekat sini apa yang perlu kamu buat adalah, okey, sekejap ya, 93, okey betul. Okey, dan satu lagi di sini, apa yang perlu kamu buat, soalan dekat sini, dah dapat nilai X, dia kata seterusnya nyatakan luas maksimum. Luas maksimum gantikanlah X-nya 3 masuk dalam persamaan ini. Okey? Dapat berapa jawapannya Zul? Luas maksimum. Sekejap cikgu. Saya ada tertinggal. Kau dah share jawapan kau kat saya belum? Belum. Share dulu. Saya nak semak. Saya terlupa pandang. Aduh. Okey, share dulu. Sekejap, nampak tak? Sebab tu markah dia 5 kat sini banyak. Dia uji kamu macam-macam kat sini. Okey, ada soalan nak tanya? Tolong share Zul. Sekejap cikgu, sekejap. Aikal okey tak? Siapa yang tak okey tolong respon. Ataupun siapa yang dapat jawapan. Okey siapa yang dapat jawapan lain ke? Boleh WhatsApp kalau tak nak bercakap. Dia sebenarnya satu lagi kan kamu tengok tahu. Dekat sini maksudnya saya tunjuk pelbagai. Jadi jangan kata aku baca macam ni lain. Okey. Satu lagi kamu dah tahu titik dia dekat sini you punya turning point adalah 3.27. Jadi sebenarnya apakah awak punya nilai X? Okey, nilai X awak adalah 3 lah untuk dia memberi maksimum. So apa luas maksimum? Sebab kita menggunakan formula luas 27 lah. Faham tak? Okey tak? Cikgu saya dah hantar. Betul ke? Okey, saya cek.
Dia suruh cari perimeter juga ya? Okey. Betul? Itulah saya kata. Maksudnya sebenarnya daripada penyempurnaan kuasa 2 ni, awak dah boleh dapat jawapan. Tapi cikgu, Soalan kalau ni, cikgu tengok jalan kiri saya, betul? saya ada lupa letak kuasa 2. Tu kena potong markah. Kuasa 2. Yang saya letak pen merah. Okey. Sebab soalan dekat sini dia kata dengan menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Okey, cari. Tapi macam SPM dia masih tak apalah sebab kat bawah tu awak tunjukkan pula yang awak buat daripada atas tu. Sebab dia nilai jawapan kamu betul. Jadi dia punya jalan kerja penyempurnaan kuasa 2 awak boleh dapat dekat yang sini Zul. Yang awak buat yang dekat yang sebelum kamu buat kuasa 2 tu. Tu boleh dapat dah. So faham? boleh full mark Boleh full mark. Yang ni boleh full mark. Sebab luas pun kamu dah bagi tahu luas maksimum kan. Tapi kalau orang yang tak nampak, kan dia tak nampak, dia masukkan je lah X tu dalam sini. Cari luas X-nya 3. 3 tengok kat sini kat atas ni 3 darab 3 9. 6 tolak 3 3. 9 kali 3 27. Sama je. Yang ini iaitu you punya nilai maksimum. Sebab dia dah ada penyempurnaan kuasa 2. Daripada penyempurnaan kuasa 2, kamu boleh cari nilai X dia. Kamu boleh cari nilai maksimum dia. Dan kenapa? Awak kena tahu kenapa dia jadi maksimum. Sebab dekat sini A kamu negatif. That's why soalan tanya nilai maksimum. Kalau A kamu kat sini positif, soalan akan tanya nilai minimum. Jadi kat sini macam-macam cara. Saya masukkan pelbagai bentuk. Boleh guna ini iaitu dy dx sama dengan kosong iaitu turning point. Turning point, maksimum or minimum you tengok base your A. Kalau dia kuasa 3, so kita kena buat kuasa di kuasa 2. Tu kalau dy dx lah. Okay, settle ya. Okay, itu soalan nombor 2. Soalan nombor 3. Sangat cantik soalan ini. Tadi okay, kita agak terpegun sikit sebab dia gambar. Tapi SPM insya-Allah tak adalah gambar yang menyebabkan keliru. Okay, Mami. Okay, tengok Jadi dekat sini dia kata Raja 3 menunjukkan sebuah bangsal. Okay. Awak tahu bangsal Sebuah bangsal bagi seorang peladang. Manakala 3B menunjukkan keratan rentas. Okay. Kalau kamu tengok dekat sini, sebenarnya dia cerita pasal kalau soalan ini boleh keluar juga jadi penyempurnaan kuasa 2. Sebab ada pernah soalan keluar, dia cerita ni pasal apa ni? Terowong kan, laluan terowong. Ni jadi terowong pun boleh. Ni jadi bangsal lah. Ubah-ubah soalan gitulah. Okey, jadi dekat sini dia kata, peladang itu ingin menggantikan atap bangsal. Atap tersebut diwakili sebagai PQR. Ini atap bangsal. PQR. Lengkok semi bulatan tersebut berpusat O. Okey, oleh kerana dia dah kata berpusat O, walaupun dari segi gambar kita macam tak logik, kan? Sebab bila dia kata center dia O, means this one is your radius, ini juga radius, ini juga radius. Tapi kita nampak O pergi Q tu lebih panjang. Tapi dah itu statement dia, maka itulah R kamu. This one is your R, O pergi Q juga R, macam tu. Okay. Jadi dekat sini dia kata PRTU ialah segi 4 tepat. Diberi bahawa P pergi R ialah 8. So bermakna di sini 4, di sini ialah 4. Q pergi S dia kata 2. Soalan tanya apa? Soalan tanya panjang O pergi P iaitu kamu punya R. So kalau kamu tengok dekat sini kita keluarkan segitiga, you punya right angle triangle. This one is your R dan sini awak punya 4. Okay, kalau R tu bernilai, kamu bolehlah cari O pergi ke S. This one is your O, S and your P. Tapi dia in term of R, so kita kena tahu apakah O pergi S. O pergi S adalah you punya radius. Okay, radius kamu minus 2. Okay, radius kamu tolakkan dengan 2. So O pergi S kamu adalah R tolak 2. Okay, jadi menggunakan Pythagoras theorem, you punya hypotenuse R kuasa 2 sama dengan R tolak 2 kuasa 2 tambah dengan 4 kuasa 2. So, you dapat dekat sini, selesaikan R sama dengan R kuasa 2 sama dengan
Expand R kuasa 2. Saya harap kamu semua dah okey expand cara cepat. So saya buat je terus. 4R tambah 4 tambah 16. So sini R kuasa 2, R kuasa 2. You dapat 4R sama dengan 20. Maka R kamu dapat 5. Soalan tanya panjang OP. OP is your radius. So tuliskan OP sama dengan 5. Okey, boleh So seterusnya soalan tanya apa? POR. POR. Tu dia. So di sini 5, you punya R. Di sini 5. Dia tanya POR. Di sini 4 tambah 4 iaitulah 8. Tajuk ini maka kita gunakan apa? Guna apa? Guna hukum formula apa? Cos. Cos boleh ataupun tak nak guna cos pun tak apa. Tak nak guna cos pun tak apa. Nak guna apa? Okey, saya tunjuk yang ini. Sini dah dapat 4, sini dah dapat 5. Kan? 5 tolak 2, sini dah dapat 3. Awak tahu cari sudut di situ. Guna sin boleh, guna cos boleh, tangent boleh, tak ada masalah. Saya tunjuk dua-dua. Okey, let's say saya nak guna sin. Sin is opposite hypotenuse. Tekan shift sin. Okey, 4/5. You dapat jawapan. Tapi saya nak yang ini. Macam tu. So saya darabkan dengan 2. Soalan nak dalam radian. Okay. So jawapan dekat sini. You guna sin theta. Theta 4/5. Theta kamu dapat jawapan. Okay. Dapat jawapan tadi. Then kita darab 2. Okay. Jawapan dia tadi you dapat kat situ adalah 53.13. Sebab dia nak POR, so darab 2. Bila you darab 2, tapi soalan nak dalam unit radian. Darab pi. Apa pi? Pi dah diberi, mesti guna pi yang diberi. 3.142/180. Okey, darab 3.142/180. So dapatlah dalam unit radian. Iaitu you dapatlah POR sama dengan 1.8548 radian. Siapa guna cos pun boleh. Cos nak sudut ini. Jadi 8 kuasa 2 sama dengan 5 kuasa 2. 5 kuasa 2 tolak 2. 5 cos POR. Soalan nak cos. Jadi ini 8 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2 bahagi negatif 2. 5 sama dengan cos POR. Tekan kalkulator. 8 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2 bahagi buka kurungan. Negatif 2 darab 5 darab 5. Dapat jawapan dan awak tekan kalkulator shift cos. Okey, you dapat jawapan yang sama. Lepas tu tukar pada unit radian. You dapat jawapannya sama darab dengan 3.142/180. You still dapat jawapan yang sama. Maka you dapat POR, angle of POR equals to sama je 1.8548 radian. Ingat ya, saya tunjuk dua cara yang berbeza. Bukan nak kena buat dua-dua. You buat ini boleh, buat ini juga boleh. Okay, clear? Jadi dekat sini, ini adalah tajuk scalar measure. Jadi dia campur dalam ni dengan solution triangle. Ataupun awak punya trigonometry. Boleh je nak guna. So dia berkait-kait. Okay, next. Dia kata seterusnya boleh? Tak okay, you interrupt saya bagi tahu. Kalau okay, saya terus saja. Jika panjang atap adalah 12 cm, hitung luas permukaan lengkung. Okey, luas permukaan lengkung. Jadi dia kata atap tu, okey. So di sini, ni atap ni dia kata 12 cm. Okey, jadi sebenarnya dia macam ni. Atap 12. Okey, atap dia 12 cm. Sini dah tahu radius kita ialah 5.
Dia nak luas lengkung, luas apa dia kata? Luas permukaan melengkung. Permukaan melengkung yang luas yang ini je. Ini je yang dia nak. Jadi apa nak kena buat? You gunakan luas sektor 1/2 R. R kita 5 kuasa 2 theta. Theta kita dah dapat 1.8548. Tolak luas segitiga. Apa segitiga? Setengah AB. AB kita 5 kuasa 2 sin. Sin iaitu sudut kita. Sudut kita tadi berapa 106. Sin 106.2602 darjah. Tekan kalkulator. So you dapatlah jawapan luas kawasan itu. Sebab dia kata yang melengkung sahaja. Boleh? Ni saya tak kira, korang kira sendiri ya. Unit dia, unit tak ada masalah. Okay, so you tulis saja, dapatlah jawapan luas. Cikgu. Ya. Teruskan. Luas segitiga tu kalau guna 1/2 darab 8 darab 3 pun boleh kan cikgu? Ya, boleh. Kalau luas segitiga ni gunakan 1/2 darab 8 darab 3. Yang guna formula ini hati-hati sebab kadang-kadang kamu guna setengah darab tapak darab tinggi, kamu buat 4, sini 3 dah. Kalau buat macam ni kena darab 2. Ataupun gunakan 3 dengan tapak dia 8 pun boleh. Okey, ini atau. Boleh So maksudnya nampak tak dia pelbagai. Jadi kalau kamu tengok soalan macam ni janganlah terus tak jawab. Bacalah kan. Sebab kat sini puncanya you punya R. Kalau R radius kamu salah, habis tak boleh buat untuk soalan ini. Okey, saya teruskan. Okey, next soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4. Soalan nombor 4, dia kata Raja 4 menunjukkan pandangan sisi permukaan dalam bagi sebuah cawan yang diwakili oleh persamaan Y sama dengan AX kuasa 2. Okey, AX kuasa 2. Ada tak C dia? Ada tak C dia? Persamaan ini tak ada. Bila dia tak ada C bermakna persamaan ini berada C-nya di origin point. Di origin point. Itulah graf kuadratik sebenarnya. Tu dia. Okey, so sebenarnya di situ. Jadi itu dia. Dan dia kata kat situ 60 bermakna titik ini adalah X-nya 15, Y-nya 60. Okey, soalan tanya nilai A. Okey, Y-nya apa? 60. A, X-nya apa? 15 kuasa 2. Dapatlah A kamu. 60 bahagi dengan 15 kuasa 2. Okey, 60 bahagi dengan 15 kuasa 2. So, you dapat jawapan di mana A kamu adalah 4/15. Positif. Betul lah sebab graf dia senyum. Okey. Awak nampak markah dia 2. 2 macam tak logik je cari A nak dapat 2. Tetapi kalau kamu tak dapat lakarkan graf ni, kamu tak dapat wujudkan titik 15, 60, kamu tak boleh cari nilai A. Sebab tu markah dia 2 di situ. Boleh? Jadi soalan yang macam ni banyak Dulu pernah keluar dia cerita pasal mangkuk. Saya dah pernah cerita pasal mangkuk. Kamu pun fikir tah mangkuk ayun apa. Sebenarnya dia adalah graf kuadratik. Okey, kemudian soalan kata, tentukan isi padu dalam sentimeter persegi padu air yang diperlukan bagi mengisi cawan dengan kedalaman 40. Bermaksud dia kena cari di sini 40. Dia nak cari luas apa isi padu kat sini. Macam tu. Bila isi padu, graf ini, cawan ini dia berputar pada paksi Y. Nampak tak soalan ini dia tak bagi tahu dia putar kat mana. Tapi nak isi padu dia berputar ke paksi Y. Bila dia berputar ke paksi Y, persamaan asal Y sama dengan 4/15 X kuasa 2. Jadi you dapat 15 Y per 4 sama dengan X kuasa 2. Inilah isi padu yang perlu kamu cari. Dari mana? Dari 0 sampai 40
Okey, dari 0 sampai ke 40, 15Y per 4. Mesti kamirkan. Ada tak yang dapat yang ini? Ada orang dapat tak? Tak. Ada? Ada. Tak dapat. Okey, ada yang dapat alhamdulillah. Yang tak Ada, dapat, yang tak dapat tu sebenarnya sebab tak boleh baca ni kan? Betul tak? Kamu tak boleh baca yang pertama tu. Boleh tapi saya Ha. buat luas tak guna isi padu. Soalan nak isi padu lah. Ayolah saya terbuat Oh, luas. kau buat luas. Jadi kalau buat luas, persamaannya kau buatkan apa? X. Lagilah susah kan jadi square root. Okey, dah bagi senang nak susahkan diri. Masukkan saja kan 40 kuasa 2. Okey, darab dengan 15/8. Dapatlah jawapannya 3000. Tolak 0, dapatlah jawapannya. Inilah isi padu kamu. Okey, boleh? Settle. Itu. Iqbal, betul Iqbal? Betul sure. Okay, good. Itu nombor 4. Next, soalan nombor 5. Soalan nombor 5. Soalan nombor 5 statistik tapi ini soalan yang biasa. Kan? Tapi dia ada 2 huruf. Jadual 5 menunjukkan markah yang diperoleh 60 orang. Bermaksud kamu dah dapat info. Di sini satu-satunya info contohlah. H tambah K. Okey, tambah berapa tu? 20, 31, 38. Sama dengan 60. Itu dia. Jadi H tambah K sama dengan 22. Itu salah satulah info. Tapi tak apa, biarkan dulu. Kita tengok soalan apa dia kata. Tentukan julat bagi markah dalam jadual. Julat. Julat iaitu apa dia? Apa julat markah? Satu markah je ni. Siapa salah ni tak tahulah nak kata. Apa julat markah? Senyap dah. Titik tengah. Ya, titik tengah. Titik tengah terbesar tolak titik tengah terkecil. Kan? Jadi kat situ berapa? Titik tengah yang ini adalah 64, ini. Ini nak 24,5. So tolakkan. Julatnya ialah 40. Satu markah saja. Siapa yang salah? Ada yang salah tak? Okey. Kalau kamu terfikirlah julat antara kuartil you nak cari. Tapi you kena tengok markahnya satu je. Takkanlah nak guna formula julat antara kuartil. Soalan B. Diberi bahawa kuartil ketiga. Cantik soalan ini. Kuartil ketiga 55,5. Cari nilai H dan K. So maksudnya maklumat pertama tadi memang kita akan guna. Okey, dia kata kuartil ketiga. Kuartil ketiga selalu kita cari median, selalu kita cari first kuartil kan. So kuartil ketiga iaitu 3/4. 3/4 darab dengan 60. Bermakna kuartil ketiga kita pada skor bilangan kandidatnya adalah 45. Okey, 45. Jadi kalau kamu tengok dekat sini, dia kata 45 dan dia dah bagi tahu 55/5. Bermakna di mana? Di sinilah Q3 kita. Sebab dia dah bagi tahu 55/5. Faham? Faham. Okey, jadi guna formula Q3. Guna formula Q3. Apa dia formula Q3? So kita gunakan formula median macam biasa. Okey, jadi Q3 iaitu 55/5. Formula dia gunakan yang formula M sama dengan L, apa dia? Tambah, apa dia? N/2 tolak F besar bahagi dengan F, M darab dengan C. L is your lower boundary. So, 55/5 di sini. Jadi lower boundary kamu adalah 49/5. Tambah N, tapi ini median bagi 2. Ini adalah third quartile. Jadi 60 darab 3/4. Apa dia F? F besar adalah cumulative frequency before this one. Iaitu, letak dalam bracket ya. Dia adalah 27 tambah H. Bahagi FM iaitu K. Apa C? C kita ialah 10. Itu dia. Okey, nampak dia berserabut. Tak apa, buat perlahan-perlahan.
Okay, first step, kalau saya nak apa yang awak kena buat ini dengan ini settlekan. So 55.5 tolak dengan 49.5. You dapat di sini 6. Okay, 6 sama dengan, okay, 60 you darab dengan 3/4. So dekat sini you dapat 45 tolak 27 tolak H per K, ini 10. Okay, nak mudah, apa yang perlu kamu buat di sini, tengok kat sini sebenarnya dah boleh substitute nilai. Nak masukkan yang pertama ni dalam sini pun dah boleh, tapi sebab yang kedua tu ada pecahan, saya buang dulu pecahan. Saya darab semua dengan K. Saya dapat 6K sama dengan 45 tu awak tolakkan 27 dulu kat dalam tu, settlekan dulu. So dekat yang dalam you dapat sini adalah 18. Kan 18 darab 10, 180 tolak 10 H. Tu dia. Jadi persamaan pertama, ini persamaan kedua. Settlekan. Okey, yang pertama H sama dengan 22 tolak K. Masuklah. 6K sama dengan 180 tolak 10, 22 tolak K. Selesaikan. Berapa dapat? 6K 180 tolak 220 tambah 10K. Okay, 10K sini negatif 4K sama dengan negatif 40. Okay, sama dengan negatif 40. Jadi awak dapat K awak di sini dapat 10. Selepas awak dapat K 10, apa yang awak buat? Ini dapat K, soalan nak cari H. Apa H? Tadi dah settle kat atas tu kan? H tambah K ialah tu. Jadi H kamu adalah 12. Okey, boleh? Okey tak? Okey. Settle. Dah settle itu, dah tahu H-nya berapa? H-nya 12. K-nya berapa? K-nya 10. Tu dia. Jadi dia nak model kelas. Kelas mode. Kelas mode apa? Apa dia kelas mode? Saya nak tengok ni. Apa dia kelas mode? Satu markah je ni. Dah satu markah je tak dapat, tak apa Apa dia kelas mode-nya? Kelas mode 40/49. Alhamdulillah. Kelas mode adalah 40/49. Saya takut je kau jawab 20. Kalau dia tanya mode, yes, jawapannya 20. Faham? Boleh? Faham. Okay, next. Alhamdulillah. Okay, sekarang kita tengok yang ini. Ustaz